Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Wa bihi qala haddatsana Ubaidullah bin Musa. Qala akhbarana Hanzalah bin Abi Sufyan an Ikrimah bin Khalid an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal haji wa sawmi ramadana. Imam Bukhari memetik hadis ini dari gurunya Ubaidullah bin Musa. Menurut Al-Hafidh Ibn Hajar, Ubaidullah bin Musa seorang yang thiqah. Cuma ada sedikit tasyayyu', yakni fahaman Syiah. Kata Imam Nawawi dalam riwayat Sahihain dan juga banyak kitab-kitab hadis, a'immah ada memetik hadis daripada mubtadi'in, daripada ahli bid'ah, yang mana mereka tidak da'i ila bid'atihi. Jadi menurut kaedah yang disepakati bahawa tidak salah, a'immah sepakat bahawa tidak salah berhujjah, berdalil dengan riwayat daripada orang-orang yang macam ni. Orang-orang yang mana mereka ni bid'ah, ahli bid'ah, ada fahaman Syiah dan sebagainya, tetapi tidak da'i ila bid'atihi. Jadi tidak menjadi kesalahan simak daripada mereka, maknanya mengambil hadis daripada mereka. Mereka punya simak pun tidak salah dan mereka punya isma' pun tidak salah. Mereka punya tahammulul hadis pun diterima dan mereka punya adaul hadis pun diterima. Dengan syarat tadilah, dengan syarat tidak da'i ila bid'atihi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal islamu ala khamsin, dibina Islam atas 5 perkara. Apa maksud Imam Bukhari datangkan hadis ini dalam bab al-imanu ataupun al-islamu qaulun wa fi'lun? Dalam bab murakkabnya iman, Imam Bukhari datangkan hadis bunyal islamu ala khamsin. Islam ataupun iman, sebab di sisi Imam Bukhari al-islam wal iman wahidun, Islam dan iman itu satu. Jadi apa maksud datangkan hadis ini? Iaitu satunya nak beritahu bahawa Islam itu murakkab, nak buktikan lagi. Sebelum ini dah dibuktikan daripada beberapa ayat Quran, 8 ayat Quran, dan petikan beberapa athar. Imam Bukhari dah buktikan bahawa iman itu murakkab. Ada banyak ajza, ada banyak cabangan, ada banyak dahannya. Di sini Imam Bukhari buktikan lagi dengan memetik hadis bahawa Islam dibina atas
5 perkara. Macam khemah kan, khemah. Dia ada tiang utama, orang Melayu kata tiang seri, tiang tunggak, yang di tengah-tengah khemah. Lepas tu biasanya dia ada 4 atnab. Khemah dia ada 4 atnab. Atnab dia apa? Apa yang dekat 4 penjuru tu? Apa penunggul ke apa? Penunggul atnab. Disebut juga al-autad. Al-autad yang memberi kekuatan kepada khemah tu. Dia ada apa, 4 pasak kan. Selain daripada tiang tengah, ada lagi 4 pasak. Boleh faham? Pasak pun boleh, pacak pun boleh, penunggul pun boleh. Dalam Quran sebut wa fir'aun bil autad. Fir'aun yang punya autad, punya kekuatan-kekuatan. Ya, ni dia punya tentera tu lah. Tentera Fir'aun ni ditashbihkan dengan autad. Ditashbihkan dengan apa? Autad. Autad yang ni pasak. Dari segi memberi kekuatan kepada Fir'aun. Dengan kekuatan tentera dia itulah dia melakukan apa? Taghaw fil bilad. Alladhina taghaw fil bilad. Melakukan kezaliman atas muka bumi. Jadi khemah ni bila ada al-amud, tiang tengah, lepas tu ada atnab ataupun autad, khemah tu akan jadi kukuh, jadi kuat dan tidak mudah tercabut. Kalau angin sikit-sikit datang, dia tidak akan tercabut dengan mudah. Bermakna sebagaimana khemah murakkab ada banyak ajza, demikian juga Islam murakkab ada banyak ajza. Ajza Islam ataupun arkan Islam, syara'i'ul Islam ni banyak. Kenapa 5 saja? Kan ada banyak kan. Misalnya ahkamul jihad, hukum hakam jihad, termasuk dalam syara'i'ul Islam. Bahkan disebut sebagai dharwatu sanamihi. Jihad ni disebut sebagai apa? Dharwatu sanamihi, kemuncak. Sanam ni apa dia? Sanam ni kalau unta punya bonggol tu yang atas sekali. Yang paling ketara, yang paling atas sekali. Puncak bonggol. Darwatu sanam jihad wa darwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Sanam ni kalau bukit, bukit yang paling apa? Paling kemuncak. Itu dipanggil sanam. Kenapa di sini sebut 5 sahaja? Selain daripada 5 banyak lagi. Zakat, selain daripada 5 macam jihad, ahkamul muamalat. Hukum hakam muamalat pun termasuk dalam syariat juga. Sebab syariat ni bertujuan jaga satu, jaga hakullah, jaga hukukullah. Seperti salah, zakat, haji dan sebagainya. Itu satu syariat ni bertujuan jaga hukukullah. Dan syariat juga bertujuan untuk jaga hukukul ibad, hak-hak hamba. Di sana ada ahkam muamalat, hukum hakam jual beli, hukum hakam hutang piutang, al-buyuk, hukum hakam buyuk, hukum hakam duyun, hukum hakam ijarat, sewa menyewa, hukum hakam riba dan sebagainya. Banyak lagi hukum hakam yang bersangkutan dengan muamalat yang bertujuan untuk jaga hukukul ibad. Dan ada juga syara'i'ul Islam ni yang bertujuan untuk membina dan menjaga hukukun nafs, hak diri manusia ni, hukukun nafs. Sebab tu dia kena
Ada niat kan, supaya jaga hukukun nafs. Dalam setiap tindakan dia kena ada niat yang betul. Tujuannya untuk jaga hukukun nafs. Jadi syara'i'ul Islam ni bertujuan jaga hukukullah, hukukul ibad, dan juga hukukun nafs. Hak nafs, hak diri sendiri. Maknanya banyak lagi syara'i'ul Islam, tapi kenapa di sini disebut 5 sahaja? Siapa boleh jawab kemusykilan ni? 5 ni sebagai mewakili yang lain. Sebab apa? Ibadah ataupun syara'i'ul Islam sama ada muta'alliqah bil qalbi ataupun muta'alliqah bil jawarih. Yang kita kata pecahan 3 tadi kan. Syariat Islam nak jaga hukukullah, hukukul ibad, dan hukukul nafs. Yang 3 tu dia kembali kepada sama ada a'mal muta'alliqah bil qalbi ataupun muta'alliqah bil jawarih. Yang muta'alliqah bil qalbi ni diwakili oleh syahadah. Diwakili oleh syahadah. Di sini sebut syahadah mewakili a'mal al-muta'alliqah bil qalbi. Amal muta'alliqah bil qalbi bertujuan untuk jaga nafs, jaga diri manusia. Seperti kena ada niat yang baik, kena ada an-nasihah. Kan an-nasihah, ad-dinu yang Nabi sebut dalam hadis, ad-dinu an-nasihah. Agama itu ialah inginkan kebaikan, mempunyai ketulusan. Sahabat tanya, qulna liman? Inginkan kebaikan untuk siapa? Lillahi, untuk Allah, untuk Rasul. Wali a'immatil muslimin, untuk pemimpin orang Islam. Wali ammatihim, dan untuk awam, untuk publik orang Islam. Ini contoh a'mal muta'alliqah bil qalbi, an-nasihah. Contoh a'mal muta'alliqah bil qalbi. Di sini a'mal muta'alliqah bil qalbi ini diwakili oleh syahadah. Syahadah itu dijadikan alam. Alam mana sebagai alam ni apa? Sebagai macam bendera lah, alam yang mewakili a'malul qalbi yang lain. Jadi amal sama ada muta'alliqah bil qalbi, contohnya syahadah. Wakilnya syahadah. Ataupun muta'alliqah bil jawarih. Yang muta'alliqah bil jawarih ni sama ada apa nama ni? Min qabilil af'al ataupun min qabilit turuk. Amal yang bersangkutan dengan jawarih sama ada dalam bentuk kena tinggal, turuk. Turuk ni kena jangan buat. Min qabilil af'al ataupun min qabilit turuk. Yang berbentuk kena tinggal ni diwakili oleh saum. Disebut dalam hadis ni apa dia? Wa saumi Ramadan, puasa Ramadan. Mewakili af'alut turuk ataupun syara'i' yang berbentuk turuk. Banyak kan syara'i' yang berbentuk turuk ni. Turuk ni maknanya manhiyat, Allah Ta'ala punya larangan. Yang Allah kata pada contoh-contoh manhiyat ni, yang Allah kata pada ibu Nabi Musa, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alaihi fa idza khifti alaihi fa alqihi. Auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wala takhafi wala tahzani. Di situ ada dua larangan kan.
La takhafi, jangan kamu bimbang terhadap masa depan Nabi Musa. Sebab al-khawf ni lil mustaqbal. Wala tahzani, jangan sedih terhadap berpisahnya kamu dengan Nabi Musa. Tahzani itu lil madhi, takhafi lil mustaqbal. Ini dua ni contoh turuk, contoh af'al yang kena tinggal. Jangan sedih, jangan bimbang, jangan sedih. Ini contoh manhiyat. Ardi'i itu contoh awamir, contoh perintah. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Wa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yammi. Bila kamu bimbang terhadap keselamatan Musa akan ditangkap oleh tentera Firaun, campakkan Musa dalam sungai. Awamir pula ada dua bentuk kan. Awamir yang muafiq lit taba', yang menepati kesukaan manusia, dan ada awamir yang menyalahi kesukaan manusia. Ardi'i itu contoh perintah Allah yang sesuai dengan kesukaan manusia. Dan campak dalam sungai itu contoh perintah Allah yang tak sesuai dengan kesukaan manusia. Betul? Betulkah betul? Perintah Allah ada dua bentuk kan? Awamir ni ada awamir yang muwafiqah li tab'il bashar, ada awamir yang mukhalifah li tab'il bashar. Awamir yang muwafiqah li tab'il bashar, ibu beri susu pada anak, itu memang muwafiq dengan tabiat manusia. Campak dalam sungai, ibu campak anaknya dalam sungai, itu awamir yang mukhalifah li tab'il bashar. Perintah sembahyang, ini mukhalifah li tab'il bashar, menyalahi kesukaan manusia. Muwafiqah, perintah apa? Perintah yang muwafiq li tab'il bashar. Fankihu ma tabalakum. Betul tak Faziman? Kamu nikahlah ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thul, dua boleh, wa thulatha tiga boleh, wa ruba' empat pun boleh. Ini perintah Allah yang muwafiq li tab'il bashar. Faham tak Zubair? Naam ya Zubair ada sini. Kembali kita cerita tadi, poin kita sekarang ni, dalam hadis ni sebut 5 perkara, sedangkan syara'i'ul Islam banyak. Jadi poin dia apa? 5 ni mewakili yang lain. Sebab apa? Sebab syara'i' ada yang muta'alliqah bil qalbi, diwakili oleh syahadah. Kemudian ada yang muta'alliqah bil jawarih, yang berkaitan dengan anggota. Berkaitan dengan anggota ni pula terbahagi kepada dua. Sama ada min qabilil turuk ataupun min qabilil af'al. Turuk ni yang mana Allah suruh tinggal. Yang kita contohkan dalam ayat ibu Nabi Musa tadi, apa dia contoh turuknya? La takhafi wa la tahzani. Boleh faham? Kemudian af'al. Af'al ni min qabili yang kena buat. Yang kena buat ni yang kita contohkan dalam ayat auhayna ila ummi Musa tadi, apa contohnya? Dua contoh diberi. Satu ardi'i, yang kedua alqihi fil yammi. Itu contoh af'al tu. Contoh apa dia? Syara'i' yang mana kita kena buat. Yang kena buat ni pula, okey, turuk. Turuk tadi diwakili oleh saum. Dalam hadis ni sebut apa? Saum. Sebut apa? Puasa. Puasa mewakili apa dia? Turuk. Turuk mana? Tinggal. Kan puasa ni apa pengertian puasa? Al-imsaku 'anil muftirati ats-tsalatsah. Meninggalkan 3 muftirat. Meninggalkan apa? 3 muftirat. Makan, minum dan apa? Hubungan apa? Suami isteri. Kan 3 tu pengertian puasa, al-imsaku 'anil muftirati ats-tsalatsah. Jadi syara'i' yang berbentuk turuk diwakili oleh puasa. Mana puasa di sini menjadi alam. Menjadi alamun, alam bendera yang mana mewakili syara'i' at-turuk. Kemudian syara'i' yang af'al pula, kadang-kala
dia badaniyah, berbentuk badaniyah, diwakili oleh salah. Kadang-kala berbentuk maliyah, harta kena bayar. Kena bayar zakat. Kena bayar apa nama ni, kena keluarkan harta. Di sini diwakili oleh zakat, wa ita'iz zakah tu. Wa ita'iz zakat tu alam bagi syara'i yang berbentuk af'al yang mana berkaitan dengan maliyah, ibadat maliyah. Sampai baik. Dan satu lagi, af'al ni dia bersifat maliyah wa badaniyah ma'an, gabungan daripada tu. Murakkabah minal maliyah wal badaniyah, gabungan dari ibadat maliyah dan ibadat badaniyah, iaitu haji. Itu sebab sebut 5 tu. 5 tu mewakili yang lain. Maknanya bukan hadis ni sebut 5 bertujuan hasar. 5 ni bukan hasar. Syara'i'ul Islam bukan mahsurah, bukan terbatas dalam 5 ni. Tapi 5 ni adalah syara'i' yang masyhurah, yang mana merupakan alam. Alam yang ni bendera bagi lain-lain syara'i'. Boleh faham kenapa dipecahkan kepada 5? Perlu ulang ke? Tak perlu Macam mana Umair faham? Zulhilmi? Ya, Zulhilmi faham? Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati 3 wajah boleh baca. Syahadati badal, baca bil jarri. Bil raf'i pun boleh. Bil raf'i sama ada jadi mubtada. Mubtada bagi khabar yang mahzuf. Takdirnya apa? Minha syahadatu. Buniyal Islamu ala khamsin. Buniyal Islamu ala khamsin. Minha syahadatu an la ilaha illallah. Syahadatu jadi mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Khabarnya mahzuf. Itu kalau baca marfu'. Dan baca marfu' juga boleh jadi atas dasar syahadatu itu jadi khabar kepada mubtada yang mahdhuf. Takdirnya apa? Ahaduha syahadatu. Bunyal Islam ala khamsin, ahaduha syahadatu an la ilaha illallah. Dibina Islam atas 5 perkara. Yang pertamanya syahadatu an la ilaha illallah. Jadi syahadatu bil raf'i imma ala annaha khabarun atau mubtada'un. Baca rafa' sama ada syahadah itu jadi mubtada muakhar ataupun jadi khabar. Yang ketiga, boleh baca syahadata bin nasbi bitaqdiri a'ni. Syahadata bin nasbi, baca nasab bitaqdiri, dengan takdir apa? A'ni. Bunyal Islamu ala khamsin, a'ni syahadata an la ilaha illallah. Jadi 3 wajah boleh baca. Bil jarri boleh, bil raf'i boleh, bin nasbi pun boleh. Kalau bil raf'i itu 2 alasan. Bil raf'i 2 alasan, sama ada jadi mubtada ataupun jadi khabar. Jadi apa Hafiz? Bukan khabar, khabar. Khabar tu orang Terengganu kata khabar. Khabar. Okey, 5, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ada satu iskal di sini kita dah sebut tadi, syahadah ni macam amud, tiang tunggak. Dan lagi al-arkanul arba'ah, sembahyang, puasa, zakat, haji ni macam atnab,
Kalau tak ada amud, tak ada tiang tengah, atnab tu tidak ada faedah. Betul ke betul? Maknanya atnab bergantung kepada amud. Sama juga di sini. Sembahyang, puasa, zakat, haji ini bergantung kepada syahadah. Dengan makna syahadah mabni alaihi. Dan al-arkanul arba'ah itu merupakan mabni. Soalannya apa? Iskalnya apa? Kenapa mabni dan mabni alaihi itu diberi nama yang sama? Semuanya diberi nama Islam. Diletak di bawah satu musamma. Iskal ni Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani ada sebut dalam Fathul Bari. Al-Hafidh Ibn Hajar ada sebut dalam Fathul Bari. Iskal ni. Kenapa diletak di bawah satu nama? Sedangkan ada dua perkara yang berlainan. Satu mabni, satu mabni alaihi. Al-Arkanul Arba'ah merupakan mabni. Dan syahadah itu mabni alaihi. Mabniyun alaihi. Kenapa diletak di bawah satu musamma, satu nama, iaitu nama apa? Nama Al-Islam. Siapa boleh jawab kemusykilan ni? Faham ke tu? Iskal tu. Mabni alaihi diberi satu nama. Sepatutnya mabni dan mabni alaihi diberi nama yang berlainan. Sepatutnya diberi nama yang berlainan. Macam kita kata pokok, dahan pokok. Mabniun atas akar. Betul? Begitu kan? Dahan rambutan, pokok daunnya, buah rambutan, semua tu mabniyun. Atas apa? Atas akarnya. Kalau akar rambutan tak ada, pokok tu pun tak ada. Dahannya pun tak ada. Akar rambutan tak ada, dahan rambutan pun tak ada. Jadi dahan mabni, akarnya mabniyun alaih. Nama berlainan. Yang satu diberi nama akar, satu lagi diberi nama dahan. Tak diberi nama yang sama. Sini pun sepatutnya gitu. Syahadah nama lain. Arkan arba'ah, salah, haji, puasa tu diberi nama yang lain. Tapi tak, ni diberi nama yang sama. Semuanya diberi nama Al-Islamu. Siapa boleh jawab kemusykilan ni? Yang mutala'ah Fathul Bari, memang dia boleh jawab. Sebab jawapan ada disebut dalam Fathul Bari. Ya, siapa nak jawab? Haris Mahdi, apa cerita Haris Mahdi? Ada sini dah Haris Mahdi, tak nampak muka ni. Dia tunjuk shilling je. Entah shilling yang belajar, dia entah ke mana ni. Haris Mahdi, tunjuk muka sikit. Ya. Jadi jawapannya, kadang-kadang gini kan, mabni dan mabni alaihi. Kadang-kadang gini, ada mabni, dia tu dibina atas satu mabni alaihi, kemudian atas kedua-duanya tu terbina perkara yang ketiga. Inilah yang berlaku di sini. Al-arkanul arba'ah mabniyun ala syahadah. Wa alaihima kan, bunyal islamu. Boleh faham? Al-arkanu al-arba'ah, arkan arba'ah kan, mabniyun terbina atas syahadah. Betul ke betul? Arkan arba'ah, sembahyang, zakat, haji itu terbina atas adanya syahadah. Kalau tiada syahadah, tiada empat tu. Kemudian atas kedua-duanya itu, atas gabungan daripada mabni dan mabni alaihi itu, terbinanya Islam. Terbinanya perkara yang ketiga itu al-Islam. Sebab tu dikatakan bunyal Islamu ala khamsin. Dibina Islam atas gabungan daripada dua perkara tadi. Gabungan daripada mabniyun dan mabni alaihi. Gabungan daripada arkan arba'ah dan syahadah. Gabungan daripada kedua tu terbinanya Islam. Faham dan azim? Amirul Syafiq faham?
Iskalnya, kena faham iskal dulu. Sebab apa? Fahmus soal nisful jawab. Memahami persoalan itu sudah separuh jawapan. Persoalannya apa? Kenapa diberi satu nama kan? Dalam arkan Islam di sini, syahadah tu rukun yang utama yang dipanggil amud. Tiang. Kalau khemah ni kan dia macam tiang utama, tiang tengah. Dan yang lagi empat tu macam atnab. Atnab ni tiang penjuru ataupun pasak yang ada dekat empat penjuru khemah. Jadi yang atnab ni bergantung kepada tiang tengah. Boleh faham? Yang ni arkan arba'ah bergantung kepada syahadah. Kan? Jadi berarti syahadah tu mabniyun alaihi. Dan arkan arba'ah mabniyun. Okey, boleh faham? Jadi sepatutnya jangan diberi satu nama. Sepatutnya jangan diberi satu nama. Di sini diberi satu nama, iaitu diberi nama Islam. Untuk mabniyun dengan mabni alaihi itu diberi nama yang satu. Kalau ikut kaedahnya jangan letak satu nama macam kita buat contoh pokok tadi. Akar nama lain, dahan nama lain. Tak boleh diberi satu nama. Akar mabniyun alaihi, dahan mabniyun. Dah jelas? Jelas lah. Jawapan kepada kemuskilan ni kadang-kala satu mabni, sesuatu perkara, dia dibina atas perkara lain. Kemudian atas kedua-duanya itu dibina perkara yang ketiga. Macam di sini kan arkan arba'ah dibina atas syahadah. Kemudian atas kedua-duanya itu dibinanya Islam. Islam terbina atas gabungan daripada keduanya. Gabungan daripada syahadah dan arkan arba'ah. Faham tak? Faham ke arkan arba'ah? Nah. Arkan arba'ah, solat, puasa, zakat, haji. Itulah itu dipanggil al-arkanul arba'ah. Kan arkan arba'ah ni dibina atas syahadah. Kalau tak ada syahadah, tak ada arkan tu. Betul ke betul? Betul ke betul? Kemudian atas kedua-duanya itu, atas kedua-duanya yakni mabni dan mabni alaihi itu terbinanya perkara yang ketiga yang namanya Islam. Jadi sebab itu tidak salah kedua-duanya diletak di bawah satu nama. Kedua-duanya yakni arkan mabni dan mabni alaihi. Syahadah dan juga arkan arba'ah itu diletak di bawah satu nama, satu musamma, iaitu Islam. Itu tidak salah begitu. Macam mana Bayhaqi, Imam Bayhaqi faham? Iskal yang kedua, mabni dan mabni alaihi ini ada mughayarah. Mughayarah maknanya kelainan. Lalu kenapa di sini dijadikan satu? Dijadikan satu tu. Semuanya dianggap apa tu? Satu. Dikatakan apa? Buniyal Islamu ala khamsin. Kan gabungan daripada 5 tadi, syahadah, salah, zakat, haji, semuanya tu dianggap sama. Semuanya itu dikatakan Islam. Sedangkan Islam mabniyun. 5 rukun itu mabniyun alaihi. Mabni dengan mabni alaihi mughayarah. Mabniyun dengan mabniyun alaihi. Ada mughayarah, ada kelainan. Tapi kenapa di sini 5-5 tu dianggap sama, dianggap semuanya Islam? Dikatakan apa? Buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibina atas, maknanya 5 arkan itu dikatakan Islam. Islam itulah 5 rukun, 5 rukun itulah Islam. Kenapa begitu? Sedangkan Islam tu mabniyun dan 5 rukun tu mabniyun alaihi. Antara mabni dengan mabni alaihi ada mughayarah, ada kelainan. Ini iskal yang kedua ni, siapa boleh jawab? Jawapan dia gini ya.
Di sini mughayarah ni adalah mughayar kul dengan juzuk. Kul dengan juzuk. Dengan makna kalau kita lihat kepada secara kul, secara keseluruhan, kita boleh kata lima-lima tu Islam. Kita boleh kata apa? Lima-lima rukun itu sebagai Islam kalau kita pandang kepada majmu'. Tapi kalau kita pandang kepada satu-satu, solah sahaja misalnya, kita tak boleh kata Islam. Kita pandang kepada syahadah sahaja misalnya, tak boleh kita kata Islam. Macam manusia kan. Kalau kita pandang pada tangan sahaja, boleh kita kata tangan itu manusia. Tak boleh, dia ada mughayar, ada kelainan. Dia ada kelainan. Mughayarah macam ni nama dia mughayaratul kulli wal juz'i. Kelainan antara kul dengan juz'u. Dengan makna kalau pandang tangan sahaja, satu juzuk daripada manusia, kita tak boleh kata tangan itu sebagai insan. Kita pandang kepada mata sahaja, mata manusia, ataupun telinga manusia, kita tak boleh nak kata telinga, mata itu sebagai insan. Kita pandang kepada kepala sahaja manusia, kita nak kata kepala itu insan, tak boleh. Tapi kalau kita pandang pada keseluruhan, gabungan daripada tangan, kepala, telinga, kaki, semua ajzak manusia, kita akan kata itu insan. Begitu juga. InsyaAllah masa dah tak mengizinkan, kita tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.